Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Bertemu lagi hari ini kita anak-anak pelajar dan kita akan meneruskan kepada tajuk baru Sains Tingkatan 5 yang akan kita pelajari. Cikgu harap semua sihat-sihat semua dan bersedia untuk dengan pembelajaran hari ini. Jadi, untuk hari ini, kita akan masuk kepada tajuk baru iaitu bab seterusnya iaitu bab 6. Okey. So, dalam bab 6 ini, tajuknya di bawah tema perkembangan teknologi industri dalam masyarakat. So, dalam bab 6, tajuknya adalah teknologi makanan dan penghasilan makanan. Jadi, dalam 6.1, kita akan tengok pada hari ini apa yang kita nak belajar dan apa yang kita mesti kuasai. So, dalam tajuk 6.1, menganalisa kaedah dan bahan yang digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan. Jadi, suka cikgu terangkan, sebelum kita masuk kepada tajuk ini, cikgu nak awak tahu, selepas kita belajar tajuk ini, apa yang mesti anda tahu atau apa yang mesti anda kuasai. Jadi, untuk yang pertamanya, selepas belajar daripada bab ini, awak mesti tahu bagaimana nak memeriah apa tu sebenarnya pemprosesan makanan. Dan yang keduanya, awak boleh memberi contoh apa makanan yang telah diproses. Dan seterusnya, awak juga mesti tahu menerangkan kenapa mesti makanan diproses atau apa tujuan kita nak proses makanan. Dan seterusnya juga, kita tengok apakah jenis bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan ini. Dan akhir sekali, kita mesti tahu apa sebenarnya fungsi bahan kimia yang ditambahkan ke dalam makanan yang diproses. Tak sabar kan? Jadi seterusnya kita bergerak kepada apa sebenarnya pemprosesan makanan. Jadi, apa sebenarnya yang dikatakan sebagai pemprosesan makanan ini? Okey, pemprosesan makanan merupakan salah satu penggunaan ilmu sains untuk menghasilkan dan memproses, menguruskan makanan mentah supaya tahan lama dan juga selamat. Cikgu paling suka untuk tegaskan belakang, iaitu tahan lama dan selamat. Okey, jadi ini tujuannya sebenar, kita nak proses bahan mentah dan jadikan dia lebih tahan lama dan juga selamat. Jadi kita beralih kepada gambaran maklumat seterusnya yang ada pada bawah. Ini cikgu dah sediakan antara contoh-contoh makanan yang diproses. Okey, cikgu jelas dan percaya bahawa bila awak tengok gambar yang cikgu tunjukkan pada Google Site yang cikgu tunjukkan ini, awak akan tengok sardin, ada susu krema pekat manis, Campbell. Okey. Dan juga awak tengok ada buah lychee dalam tin. Tengok dekat sini lagi. Adanya air minuman. Adanya produk 3-in-1. Ini susu segar yang dibungkus di dalam kotak. Cuba tengok. Sangat menarik. Dan kita sering jumpa ini dekat pasaraya. Okey. So tengok dekat sebelah ni. Favorite kalau di Terengganu. Ini adalah keropok leko. Kadang-kadang kita pelik tengok keropok leko tu. Kenapa keropok leko tu kadang dia simpan plastik tu seolah-olah macam dia tak ada udara dalam tu. So itu sebenarnya antara teknologi makanan yang telah digunakan supaya makanan itu tahan lebih lama. Okey, so tengok lagi gambar yang ada kat bawah. Nampak warna merah ni. Bila tengok merah ni, apa sebenarnya gambar ni? So ini adalah gambar daging. Daging yang telah disejuk bekukan supaya dia tahan lebih lama. Okey, dan gambar sebelahnya adalah aneka makanan yang dalam tin. So, bila tengok gambar ni, daripada atas ke bawah, bila kita pergi ke pasaraya, memang kita akan jumpa makanan-makanan ini. Dan jelas sekali, makanan ini sebenarnya telah diproses. Melalui apa? Melalui teknologi pemprosesan makanan. Jadi, itulah yang kita pelajari hari ini. Okey, kita tengok lagi dekat bawah. Okey.
Kita dah tengok tadi apa tu maksud pemprosesan makanan, dah tengok. Kemudiannya gambar contoh makanan proses dah tengok. Jadi seterusnya, kenapa sebenarnya perlu teknologi pemprosesan makanan ni? Kenapa perlunya teknologi ni? Okey. Jadi kalau tengok dekat sini dah diletakkan pada slide ini ada 5 perkara ataupun 5 sebab kenapa makanan mesti diproses. Okey. Salah satunya adalah membunuh mikroorganisma. Okey. Yang kedua adalah untuk menghalang kerosakan makanan. Okey. So yang ketiga tengok untuk memudahkan pencernaan makanan. Ini paling menarik untuk menjadikan makanan tahan lebih lama. Dan yang terakhir adalah untuk menjadikan makanan yang diproses lebih menarik, enak dan berkhasiat. Sebab itu kadang-kadang kita pergi pasar raya, kita tengok bungkusan dia. Mak Allah, ya Allah, cantiknya. Sampai kita teruja nak beli. Sama juga apabila kita tengok, wah, warna makanan tu menarik. Bayangkan kalau awak makan gula Melaka tu warna hijau nampak menarik. Bayangkan kalau warna hitam. Adakah dia menarik? Tidak kan? Okey. So kita bergerak seterusnya. Apa sebenarnya bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan dan untuk apa? Apa fungsinya? Okey. So cikgu dah sediakan dalam jadual ini. Cuba kita tengok bersama-sama apa yang ada dalam jadual. Okey, yang pertama tengok bahan jenis kimia yang pertama kita tengok adalah jenis pengawet. Okey, so jenis pengawet ini, kita tahu kita bahan kimia, pengawet. Kenapa mesti letak pengawet? So, fungsinya adalah untuk menghalang pertumbuhan dan pembiakan mikrob. Tak nak bagi bakteria tumbuh. Bila bakteria tumbuh, rosaklah makanan tu. Bila makan, apa jadi? Sakit perut. So, jadi contoh bahan kimia adalah asid benzoik, cuka, sulfur dioksida, gula dan juga garam. So nak letak kat mana benda ni semua? Kita letak pada kita awet daging, belacan, soses, mi dan minuman kordial. So kita tengok bahan kimia seterusnya. So bahan kimia seterusnya adalah pewarna. Okay. So pewarna biasa kita guna kat kedai, kita panggil, kita tengok esen vanila. Ada warna hijau, warna kuning, warna merah. So jenis contoh bahan kimia yang menggunakan pewarna adalah sunset yellow, karmosin, tatrozina. So kenapa kita nak letak warna pada makanan ni? Bagus ke letak warna ni? So kita tengok fungsi warna tadi, kenapa mesti letak pada makanan? Ini, kita tengok yang digariskan warna merah ni. Untuk menjadikan makanan lebih cantik. Okey, segar dan menarik. Barulah kita ingin beli. Antara contohnya adalah jam, aiskrim, sirap dan juga makanan jeruk. Okey, next bahan kimia yang digunakan adalah peluntur. Untuk apa guna peluntur ni? Macam pelik je nama. So, cikgu lebih suka tengok apa fungsi peluntur. So, fungsi peluntur dekat sini adalah untuk melunturkan warna supaya makanan lebih bersih. Nampak lebih cantik, nampak lebih suci, nampak lebih bersih. So, contoh bahan kimia yang digunakan adalah benzoil peroksida dan juga klorin. So, makanan apa yang kita nak pakai peluntur ni? Antaranya adalah bihun, tepung gandum dan juga beras. Okey, jelas ya setakat ni. So, seterusnya kita pergi kepada jenis bahan kimia lain iaitu perisa. Okey. Antara contoh perisa ada vanila ataupun monosodium glutamat, MSG. Okey. So, tujuan kita letak perasa ni adalah untuk menambahkan rasa dan juga bau bahan makanan. Okey. So, antaranya adalah makanan ringan. Kalau Johor kita panggil jajan. Okey, aiskrim dan juga makanan dalam tim. Nak bagi lagi sedap. Bila sedap kita pun suka. Okey. Seterusnya, bahan kimia lain yang digunakan adalah penstabil. So, penstabil ni tujuan dia adalah untuk stabilkan makanan dengan menghalang bahan tertentu daripada turun ke bawah ataupun pergi mendap ke bawah. Okey. So, antara bahan-bahan kimia adalah gelatin, kanji dan juga agar-agar.
Okey, so jadi tengok sini apa makanan yang kita gunakan penstabil ni, antaranya adalah aiskrim. Okey, selain tu daripada adalah sos cili. Okey, jelly dan juga kek. Okey. So tengok lagi seterusnya, yang menyedapkan lagi makanan dia tengok kita rakyat Malaysia ni suka ni, iaitu pemanis. Tujuan pemanis ditambahkan dalam teknologi makanan, antara tujuannya adalah untuk menambahkan rasa manis pada makanan. So contohnya adalah sabitol dan juga aspartam. Okey. So antara makanan yang diletakkan lebih banyak pemanis adalah minuman berkarbonat, air gas dan juga jam buah-buahan. Okey, seterusnya kita tengok lagi adalah pengantioksidaan. Okey. So peranan bahan kimia pengantioksidaan ni adalah untuk melambatkan pengoksidaan lemak dalam makanan dan mencegah ketengikan minyak. So antaranya adalah asid ascorbic, tocopherol, asid sitrik, natrium citrat. Okey, so tengok dekat sini antara makanan guna adalah lemak, minyak masak dan minyak kelapa sawit. Cikgu nak kat mana nak cari bahan-bahan ni? So kalau kita tengok pada makanan yang awak beli tu, biasanya kalau awak tengok dekat maklumat pemakanan dekat belakang tu, awak akan nampak okey, jenis-jenis bahan kimia yang ada ni. Dan awak semua boleh kenal pasti. Okey, seterusnya pengemulsi. Okey, bila nampak emulsi ni, kita nampak kaitan dia akan berkait dengan lemak. Okey, cuba tengok. Peranan pengemulsi mengemulsikan ramuan yang tidak bercampur seperti lemak dan air. So antara contohnya adalah lecithin, pektin, monoglisida, asid lemak. Okey. So antara makanan yang menggunakan pengemulsi ni untuk prosesnya adalah aiskrim, coklat, puding dan juga keju. Dan yang paling terakhir, bahan kimia terakhir adalah nutrisi tambahan. Okey, dah sebut nama nutrisi tambahan, tujuan dia adalah untuk tambah nutrien dalam makanan supaya makanan lebih jadi berkhasiat, lebih jadi sihat. So antara contohnya adalah garam mineral dan juga vitamin. So makanan ni biasa kita jumpa adalah kita memang biasa makan ni roti, biskut, susu dan juga makanan bayi. Okey, jelas So tengok daripada atas ni balik, bahan kimia yang digunakan, pengawet, pewarna, peluntur, perisa, pengstabil, pemanis, pengantioksidaan, pengemulsi dan juga nutrisi tambahan. Okey. Dan yang terakhir cikgu nak terangkan pada awak adalah apa kaedah teknologi makanan ni. Daripada tadi asyik kita cerita sembang pasal apa tu teknologi makanan. Kita dah cerita apa contoh-contoh makanan yang melalui proses teknologi makanan ni. Apa bahan-bahan yang kita tambah ataupun kita letak dalam makanan supaya dia mencapai apa hasrat kita. Nak bagi tahan lama ke, nak bagi cantik, kita tengok. So kita tengok apa teknologi makanan yang ada dan biasa digunakan. So kalau tengok dekat sini ada 9 yang dah dinyatakan. Yang pertama adalah penyejuk bekuan. Okey. Yang kedua adalah pempasturan. Okey, selain itu pendehidratan, pembungkusan vacuum, penyinaran, pensterilan, kering beku, pengetinan dan juga pendinginan. Menarik kan? Ada 9 semua. Dalam kelas seterusnya, cikgu akan terangkan setiap jenis teknologi ini digunakan, bagaimana cara nak gunakan dia, macam mana proses yang dilaluinya dan makanan apa yang sesuai. Menarik kan? Tak sabar tunggu kelas seterusnya. Jadi, untuk hari ini, sebelum cikgu tamatkan kelas cikgu, kita tengok latihan yang telah cikgu sediakan.